yang mana sekiranya ada jemaah yang daripada lain pun yang meninggal di tanah suci Haram Madinah, ya, dan jenazahnya akan dibawa ke dalam baki ini dan akan dikuburkan di sana. Dan daripada itu, dalam perjalanan tadi bas akan turunkan kita di dalam kota Madinah, dan jemaah akan tinggal di kota Madinah selama 4 ataupun 5 hari mengikut pada package yang dijanjikan. Separuh package dijanji 4 hari, separuh package dijanji 5 hari. Ada juga package yang tinggalkan kita di sana selama 3 hari sahaja. So insyaAllah di Madinah ini antara hotel, bukan hotel ni yang anda akan tinggal, saya ditunjukkan sebagai kata orang contoh saja. Ini hotel Madinah, iaitu Hotel Ilyas Center. Anda akan tinggal di dalam hotel itu, dan di bawah hotel itu selalunya di mana-mana di sana selalunya ada tempat shopping. Pak Arab semua menjaga. Sebenarnya bukan Pak Arab yang menjaga di sana. Yang menjaga di sana adalah kaum Pakistan, kaum daripada India, daripada Iraq, daripada Turki dan sebagainya. Orang Arab sana semua kaya-kaya. Dia tak duduk menjaga kat kedai itu. Dia sebagai toki, ya. Anda sementara mendapat kunci bilik, anda semua boleh makan, dan setelah makan bila dapat masuk bilik. Itu adalah gambaran di dalam bilik di kota Madinah, bilik hotel, yang mana kalau pergi satu bilik 4 orang lebih kurang macam tu. Kita dengan duduk dengan mahram kita saja, tak campur dengan orang lain, anak beranak saja, dan hendaklah bila dah sampai sana, kita hendaklah senantiasa bersedia untuk melakukan ibadat. Kerja kita lain saja di sana adalah masuk hotel, keluar hotel, pergi masjid, balik masjid, naik hotel, rehat, lepas tu cukup waktu sembahyang kita akan pergi ke masjid balik. Kita berulang balik ke masjid, itulah. Dan perempuan di masjid Nabawi diasingkan. Dia tak seperti di Mekah, yang mana di Madinah ni Arab sana kan dia very sensitive. Dia sangat cerewet tentang lelaki dengan perempuan. Dia takkan bagi campur. Tapi kalau di Masjidil Haram di Mekah, lalu ni kita nampak ada pasangan lelaki perempuan dia masuk dalam masjid, tak apa. Tapi di Masjid Nabawi di Madinah, dia tak benarkan, dia asingkan. Perempuan sembahyang lain, lelaki sembahyang lain. Very sensitif. Kalau lelaki begitulah, kita akan jalan di celah-celah bangunan untuk pergi ke masjid, tak jauh. Saya rasa 5 minit sampai. Ini adalah gambaran di dalam Masjid Nabawi. Masjid ini kita nampak besar. Kalau kita masuk awal, kita akan nampak banyak ruang. Lalu ini sekiranya kita lambat, kan masjid akan penuh dan kita tak dapat sembahyang di dalam masjid. Ini adalah gambaran di dalam masjid. Kita nampak setiap tiang ada tempat letak kasut. Kebanyakan jemaah di sana dia akan masuk dalam masjid, di bawah kasut dia akan letak di tempat kasut di dalam masjid, di dalam dekat tiang-tiang di mana dia tidur. InsyaAllah. Apa yang kita buat di dalam masjid ialah membaca Quran, baca Yasin, banyakkan solat-solat sunat, berdoa, berselawat, kita fana mengingatkan Allah Ta'ala, memohon keampunan, bermunajat, muhasabah diri, bertaubat kepada Allah Ta'ala, bertawajuh, bermuraqabah, berzikir, menyerah diri kepada Allah Ta'ala, qiyamul lail dan sebagainya. Ini antara perkara yang kita kena lakukan ketika kita berada di sana. Ambillah peluang itu untuk beribadat. Kita tak fikirlah rumah kita macam mana, bisnes kita macam mana, kerja kita macam mana. Bila kita sampai di sana, kebanyakan orang dia akan lupa akan dunia ini. Dia akan senantiasa nak beribadat di dalam masjid, dan dia rasa rugi sekiranya dia tak bersolat di dalam masjid itu. Kerana barakah ataupun Allah Ta'ala janjikan ganjaran 1000 kali apabila kita melakukan ibadat di sana. 1000 kali ganda. Berbeza dengan tempat-tempat lain. Tapi di Mekah lain. Di Mekah Allah Ta'ala janjikan 100,000 kali ganda. Saya akan ceritakan selepas ini, insyaAllah. Dan selain daripada itu, jemaah akan dibawa ziarah di Masjid Quba, dan kebanyakan jemaah yang daripada Malaysia bila pergi sana, salah satu daripada itinerary yang kita akan selitkan ialah menziarah Masjid Quba. Kenapa Masjid Quba? Dikatakan Masjid Quba ini sekiranya kita berwuduk daripada hotel, kita pergi solat sunat 2 rakaat di Masjid Quba, pahala dia bersamaan dengan 1 umrah. Salat sunat 2 rakaat saja di dalam Masjid Quba ini, pahala dia bersamaan dengan pahala 1 umrah.
Itu adalah gambaran Masjid Quba. Ini adalah Bukit Uhud. Bukit Uhud di mana sejarah Nabi dulu zaman perang Uhud, kan? Itu adalah bukit yang mana para sahabat yang ingkar akan perintah Rasulullah kata jangan turun. Dia turun juga bila dia tengok peperangan itu seolah macam dah memenang, dah berpihak kepada kemenangan tu, berpihak kepada pihak Islam, dan tentera berpanah tu dia turun ramai-ramai. Maka di situ orang kafir serang balik dan kebanyakan pahlawan-pahlawan Islam dia syahid di sini. Dan di sebelah belakang gambar saya tu, tuan-tuan nampak ada pagar, di situ adalah perkuburan orang-orang yang mati syahid di situ ketika zaman Rasulullah. Dan kita akan nampak di situ ada mukawin yang sedang menceritakan sejarah tentang Bukit Uhud dan sebagainya. Dan ini adalah tilang Quran. Sekiranya berpeluang, para jemaah juga akan dibawa menziarahi tilang Quran. Dan selain daripada itu, para jemaah juga akan dibawa menziarahi ladang kurma, di mana di sana tuan-tuan boleh merasa kurma, akan nampak kurma besar-besar, boleh makan free saja. Tapi kalau nak bawa balik dengan bayar. InsyaAllah ini adalah ziarah dalam Raudah, pemandangan dalam Raudah. Kalau anda tuan-tuan boleh nampak di sana, memang sesak dengan orang nak menunjukkan solat sunat dalam tu, nak mohon, nak minta doa dan sebagainya. Ini antara gambar jemaah yang saya dapat ambil ketika diorang berdoa dan bermunajat kepada Allah Ta'ala di dalam kawasan Raudah. Selain daripada itu, air Zam-Zam. Air Zam-Zam ini diceritakan, dikisahkan, ianya bertindak mengikut niat kita minum. Sekiranya kita lapar, kita minum air Zam-Zam, kita ingat nak minta hilangkan lapar tu, insyaAllah kita akan tak rasa lapar. Sekiranya kita dahaga, kita minum air Zam-Zam tu, dia akan menghilangkan dahaga. Dan sekiranya kita niat untuk menghilangkan penyakit, insyaAllah dengan izin Allah Ta'ala, penyakit itu akan beransur-ansur sembuh. Itu dikatakan sejarah air Zam-Zam. Dan ini antara doa minum air Zam-Zam, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa sifatan min kulli da'i. Maksudnya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas dan penawar bagi segala penyakit. Itu doa minum air Zam-Zam. InsyaAllah. Ini adalah stok air Zam-Zam. Kalau awak tengok pukul 3 pagi, orang akan hantar di masjid itu betul-betul. Dan selain daripada itu, ini adalah di kawasan jemaah perempuan. Nampak tu air Zam-Zam di sana. Dan itu adalah saja saya akan lepaskan peluang minum air Zam-Zam. Kalau di sana, air sebenarnya di tanah Arab, air sebenarnya mahal, minyak murah. Berbeza dengan negara kita, minyak mahal, air murah. Di negara Arab, air mahal, tapi air Zam-Zam dia tak boleh jual, percuma. Jadi ambil peluang tu, minum sebanyak mungkin. InsyaAllah bila kita minum air Zam-Zam, kita akan terasa nak buang air kecil, kan? Itu adalah penyucian pada diri kita. Dan selain daripada itu, ya kita boleh bergambar di sana, tak ada masalah. Ini adalah medan selera di Kota Madinah. Di sana kalau kita tengok, dia tak ada kursi meja macam mana yang kita di sini. Kita ada duduk kursi meja yang beratur untuk makan. Di sana dia cuma bagi tembok untuk kita bertindih saja. Itu antara makanan di negara Arab, di Madinah. Kalau kita tengok nasi dia, kita tengok ayam bakar dia, dan itu budak-budak dia tengah makan seronok makan di luar. Dan dia juga tak kurang seperti kita. Dia ada Kentucky Fried Chicken. Di sana juga kita boleh tengok ada Baskin Robbins, ada juga air yang jual jus, kedai yang jual jus. Dan selain daripada itu kita bersantai dan sebagainya. Itu adalah bersantai di sana sebenarnya. Di Madinah kita akan banyak bersantai, dan daripada itu kita akan membeli belah seperti itu. Kalau kita tengok serupa yang terdapat di kedai majlis, batu-batu akik, tasbih, gelang-gelang, apa semua, itu semua terdapat di sana. Itu macam tu kita tengok tu adalah inai, kita nampak kayu sugi, dan barang-barang macam ni bagi orang perempuan disukalah kan, kain tudung apa semua. Ini yang ada di sana. Kali lalu saya tunjukkan gambaran tu, kopiah-kopiah apa semua. Ini buah kurma, coklat dan Quran. Kita boleh beli Quran. Dan ini adalah suasana setiap kali kita keluar masuk Masjid Nabawi. Setiap kali kita nak pergi, orang akan ramai macam tu yang berjual-jual. Dan apabila kita habis solat, kita keluar masjid, memang orang sesak, senantiasa sesak macam tu.
So insyaAllah itu Quran yang dewan-dewan untuk kita sertakan di dalam masjid, ya. Okey. Cukup 4 ataupun 5 hari kita berada di Madinah, jemaah akan bertolak ke Mekah. Sebelum bertolak ke Mekah, jemaah akan diberi taklimat pada malam itu untuk mengerjakan ibadat umrah. Sedikit penerangan berkenaan dengan umrah. Jadi kita akan ada mutawif yang akan memberi penerangan jika ada masalah dan sebagainya, masa itu kita selesaikan. Okey, sebelum berangkat, kita kemas barang, kemudian ini baru bermulanya ibadat umrah. Ketika kita nak keluar daripada Madinah menuju ke Mekah, di situlah bermulanya ibadat umrah. Saya sekali lalu saya bagi tahu dekat kalian semua bahawa ibadat umrah ini kan kita akan mulakan dengan ada beberapa rukun, iaitu rukun wajibnya ialah